Sebagai pembukaan, tahun lalu, khususnya pada 23 Februari 2020, Malaysia telah digemparkan dengan apa yang kini disebut sebagai langkah Sheraton. Ustaz Rizwan menyebutnya sebagai langkah syaitan. Ya, itu yang betul. Walau apapun langkah Sheraton atau langkah syaitan, telah berlaku suatu peristiwa yang amat menyesalkan, amat menggugatkan kestabilan politik Malaysia. Berikutan sebilangan besar ahli parlimen keluar dari Pakatan Harapan yang memerintah dan bergabung dengan kumpulan pembangkang di kala itu, dan ekoran peletakan jawatan oleh Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia di kala itu, Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Ini sudah menjadi sejarah. Keadaan sebegini mengejutkan. Tidak pernah berlaku dalam sejarah politik di Malaysia. Sama ada pada peringkat negeri maupun pada peringkat persekutuan. Sampai hari ini kita tertanya-tanya, mengapa boleh berjadi begini? Ya, ini amat mengejutkan. Apa kesannya? Semua orang tahu, melainkan saya kira golongan yang ingin menegakkan benang basah. Masih ramai yang menjadi pakar menegakkan benang basah. Apa yang berlaku? Yang dipilih oleh rakyat melalui proses pilihan raya menjadi pembangkang. Yang kalah dalam pilihan raya pula menjadi kerajaan. Dunia sudah tunggang terbalik. Tapi ini yang berlaku. Semua ini berlaku tatkala negara hangat membincangkan isu-isu besar. Pembentukan Malaysia baru, rule of law, kedaulatan undang-undang, hak-hak rakyat dalam sistem demokrasi berparlimen, dan arah yang ditunjukkan di kala itu sebelum runtuhnya Pakatan Harapan menunjukkan perubahan ke arah suatu sistem yang lebih berintegriti. Berbalik pada tajuk integriti. Tapi anehnya semua ini wujud, semua ini berlaku apabila kalau kita melihat latar belakangnya, terdapat berbagai agensi-agensi awam yang menekankan soal integriti ini. Integriti sebagai tonggak usaha dan pencapaian kita. Misalnya, terdapat GICC, iaitu Center for Governance, Integrity and Anti-Corruption. Dah ada. Dan ada juga agensi integriti yang lain. Semua orang berbincang, bercakap tentang integriti. Tapi walaupun terdapat landscape yang kononnya memperjuangkan integriti, Sheraton, langkah Sheraton berlaku. Mengapa? Ya? Saya ingin rumuskan, pada awal lagi saya ingin rumuskan, sebabnya ialah terdapat keruntuhan integriti diri dan keruntuhan moral, keruntuhan integriti peribadi ini oleh segolongan orang membawa kepada keruntuhan integriti sistem demokrasi kita. Ini kesannya. Ya. Di parlimen, saya kenal parlimen lagi dekat pada parti politik lah. Di parlimen, di mana saya sendiri berperanan sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat di kala itu, isu untuk mengembalikan maruah dan integriti parlimen hangat juga dibincangkan. Tiap hari kita membincangkan bagaimana nak usahakan untuk meninggikan martabat parlimen, bagaimana berusaha untuk meninggikan maruah parlimen, apa caranya, apa langkah-langkahnya. Bukan kita berbincang secara umum begitu, tapi kita berbincang lebih dari itu, iaitu melihat pada langkah-langkah, cara-cara yang boleh kita usahakan untuk meningkatkan integriti parlimen. Berbagai perubahan ketara telah diusahakan
untuk menjadikan parlimen sebuah institusi yang disanjung tinggi dan dihormati oleh rakyat jelata. Dulu parlimen orang tak berapa hormat lah. Orang menganggapnya sebagai rubber stamp, cop saja apa yang diluluskan oleh kerajaan, cop getah je, kata orang. Sekurang-kurang kita nak naikkan taraf parlimen supaya setanding dengan parlimen-parlimen di negara-negara Commonwealth yang lain. Tapi apa yang berlaku? Saya, untuk meringkaskan cerita, speaker, itu saya lah. Dan seorang lagi timbalan speaker diberhentikan. Ya. Dengan undi tipis, ya, undi tipis. Saya dengan undi tipis. Selepas itu timbalan speaker telah memutuskan lebih baik, dia letak jawatan daripada pengundian dilakukan sebab dah telah jelas. Undi yang dilakukan itu adalah undi tipis. Saya ingat saya kalah dengan 2 undi. Hanya 2 undi. Setipis-tipisnya. Dalam sejarah pelantikan speaker atau tak, sebenarnya tak pernah speaker Dewan Rakyat diberhentikan atau dipecat dalam sejarah Parlimen Malaysia. Ini pertama kali ianya berlaku. Jadi, seperti yang saya sebut tadi, personality baru dilantik untuk menjandang jawatan ini. Dan apa berlaku selepas itu? Dewan Rakyat telah dipanggil bersidang, bukan selepas tapi sebelum, mengikut sekuens. Sebelum dipecat ini, Dewan telah dipanggil bersidang seringkas-ringkasnya. Dalam tempoh setengah hari, kurang daripada setengah hari. Ya. Ini pun suatu, kata orang putih, historic moment juga lah. Ya. Suatu momen yang agak bersejarah yang tak pernah berlaku. Bersidang untuk setengah hari, kemudian ditangguhkan. Ya. Ada orang yang berkata ini berlaku sebab saya menerima usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Tun Mahathir, bukan Mahathir, terhadap Perdana Menteri baru lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kabinet beliau. Usul itu dihantar oleh Tun Mahathir. Wallahualam, tak tahu. Ya? Hanya Allah tahu apakah keadaan sebenarnya. Mungkin orang yang terlibat mungkin tahu, tapi bagi saya sendiri mungkin ini adalah penyebabnya. Sebelum apa yang berlaku ini, saya sebenarnya telah menolak suatu usul oleh Tun Mahathir sendiri selaku Perdana Menteri interim. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam tempoh yang amat singkat. Saya tolak usul Dr. Mahathir semasa beliau menjandang jawatan Perdana Menteri interim. Usul itu berhubung dengan permintaan beliau untuk memanggil Dewan Rakyat bersidang untuk membincangkan satu perkara penting dan segera, perkara kepentingan awam, kepentingan negara, dikatakan. Saya dikecam hebat oleh ramai dalam kedua-dua keadaan ini. Bukan satu, kedua-dua keadaan ini. Ya. Buat pun salah, tak buat pun salah. Ya. Terima satu usul oleh Dr. Mahathir juga dikecam, tolak satu usul oleh Dr. Mahathir juga dikecam. Ya. Tapi alhamdulillah ramai juga yang menyokong. Yang sekarang ini yang kecam teruk saya sekarang ialah termasuk Tommy Thomas. Ya, ditulis dalam bukunya, saya tidak sepatutnya menolak usul Dr. Mahathir, tapi itu cerita yang tak akan saya huraikan di sini. Saya ingin menyatakan bahawa perkara-perkara begini berlaku dalam tempoh yang paling singkat dan akhir kata kita sedang berhadapan dengan keadaan yang kucak-kacir. Kucak-kacir. Ya. Negara tidak menjadi stabil, sistem politik tidak menjadi stabil. Kerajaan yang tidak dipilih secara langsung dan demokratik oleh rakyat melalui pilihan raya masih kekal sekarang ni sebagai kerajaan. Parlimen yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya ingin meninggikan tarafnya di persada Commonwealth atau antarabangsa. Parlimen dan semua Dewan Undangan Negeri digantung. Semua orang tahu. Katanya
sehingga bulan Ogos. Hanya bulan Ogos sahaja, mengikut Perdana Menteri kita lah, beberapa minggu yang lalu. Ya. Semua ini dilakukan melalui pengisytiharan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ini hujah undang-undang. Ya. Senang saya sebut. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ya. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Tapi masalah tidak dapat kita selesaikan dengan hanya merujuk kepada 150. Ya. Masalahnya lebih besar daripada 150. Dan masalahnya hanya boleh atasi bukan saja berasaskan 150, tapi dalam ruang lingkup politik yang lebih dinamik, proses politik yang masih berlaku. Jadi sekarang ni sebenarnya kita belum tahu. Mungkin bulan Ogos, mungkin lebih awal. Apa yang kita diberitahu kian hari terpulang pada keadaan COVID-19, terpulang kepada COVID-19 sampai hari ini. Ini jampi serapah politik, COVID-19, ya. Para hadirin mungkin tertanya-tanya, apa yang saya sebut sekarang, apa kaitan dengan tajuk hari ini? Saya beri penjelasan awal tadi, saya akan lari sedikit, tapi tajuknya masih di situ. Jawabnya, apa yang berlaku berkait rapi dengan soal integriti. Pelompat-pelompat politik telah membelakangkan integriti diri yang saya sebutkan tadi pertama kali, dan integriti sistem dan institusi pemerintahan, dan kita lihat sajalah kesan-kesan yang berlaku sekarang. Saya beri soalan yang besar di sini, soalan umum. Adakah lompat parti isu integriti? Jawab saya, ya. Senyata-nyatanya, ya. Ini soal integriti. Prinsip dan pegangan integriti tidak hanya berkisar pada isu rasuah. Orang yang melompat ni, mereka pun akan berhujah, dering-dering akan berhujah, kami pun anti rasuah. Kami tidak akan terima kluster mahkamah. Ya. Mereka lupa. Integriti bukan hanya berlandaskan isu rasuah. 2 minit saja. Nah, boleh saya ringkaskan, ya? Boleh pada. Mungkin bagi kalian 5 minit lah, ya. Mungkin 7 minit, ya. Bukan saja berkaitan dengan isu rasuah, ia berkaitan rapi dengan soal ketulusan, amanah, kejujuran, kesetiakawanan, dan secara umumnya kelakuan terbaik untuk menegakkan kepentingan rakyat. Ini integriti. Integriti dalam erti kata sepenuh-penuhnya ada sudut akhlak diri dan ada sudut akhlak siasahnya, akhlak politiknya. Secara peribadi, saya tidak mampu memahami, saya tak faham, tak boleh faham, bahawa dalam keadaan-keadaan politik tertentu, kita dibenarkan melupakan kawan dan menjadi seteru kita kawan atas prinsip politik yang kononnya lumrah, iaitu selalu disebut dalam bahasa Inggeris, there are no permanent friends, there are no permanent enemies in politics, only permanent interests. Ya. Akhir sekali orang yang menyebut ni, paling terakhir ialah seorang yang kemudiannya melompat lah. Dia yang juga sebut, no permanent friends. Dia melompat. Dia slumber je. No permanent friends, no permanent enemies in politics, only permanent interests. Dalam bahasa Malaysia ni, dalam politik tidak ada sahabat-sahabat yang kekal, tidak ada musuh-musuh yang kekal, hanya kepentingan-kepentingan yang kekal, kepentingan politik lah. Yang kalau kita translate lah, kita lihat betul-betul kepentingan politik ini akan berkisar pada kepentingan habuan, kepentingan diri, ya, secara yang agak bukan luas tapi sempit, ya, kepentingan diri, ya. Siapa yang berkata begini, ya? Sekarang kata Machiavelli, ada orang yang kata Otto von Bismarck, tapi tak penting, tak payah hafal nama-nama ini, tak penting, ya. Prinsip ni bagi saya, bagi kita yang mendukung siasah Islamiah, siasah maqasid syariah dan sebagainya,
Prinsip begini tak boleh kita terima. Ya, kalau Machiavelli misalnya, inilah orang yang mengatakan bahawa matlamat menghalalkan cara. Kita tak boleh terima. Kita kena fikirkan sesuatu yang lebih murni, yang lebih baik. Ya, berlandaskan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip maqasid dan sebagainya. Tak boleh kita terima. Soal setia kawan bagi saya adalah penting. Kita mesti menghormati rakan seperjuangan, dan apa-apa jenis pengkhianatan terhadap kawan seperjuangan tidak harus berlaku dan tidak harus diterima oleh kita. Ini pegangan yang saya kira kita mesti anuti. Ya? Jadi orang yang melompat itu telah berkhianat, telah mengkhianati perjuangan kawan-kawan, dan kita tak dapat terima, kita tak dapat faham. Saya sendiri tak dapat faham bagaimana orang yang saya kenal, orang yang kita sama-sama berjuang untuk reformasi parlimen, reformasi institusi dan sebagainya, bertukar. Jadi hati nurani manusia, insan ini amat kompleks. Mereka boleh dengan selamba berkata, seorang dengan selamba berkata, oh, sekarang ini falsafahnya sudah bertukar. Yang dulu kamu melaung-laungkan falsafah harapan kata harapan itu buat apa? Ini isu integriti. Ini sesuatu yang saya kira kita tak boleh terima sebagai orang-orang yang mendukung ya, demokrasi, prinsip-prinsip amanah dan prinsip-prinsip integriti seterusnya. Jadi saya tak faham ya. Jadi sebab masa pun terhad, saya menyatakan secara ringkas ni. Jadi secara peribadi, saya melihat apa yang berlaku khususnya di Dewan Rakyat selepas sebentuknya Kerajaan Perikatan Nasional dengan perasaan amat kesal. Segala usaha reformasi yang kita lakukan, yang dirancangkan, diusik, dikacau. Banyak benda yang dibuat sekarang ini menjadi sejarah lah. Ya. Ini seolah apa yang kita usahakan tidak sesuai di Malaysia. Ini satu lagi bantal, tak sesuai di Malaysia. Hanya sesuai untuk negara-negara lain, tanpa memahami bahawa apa yang dilakukan adalah mengikut standard dan garis panduan antarabangsa. Itu saja. Tapi kalau kita nak berdolak dalih untuk menyekat perkembangan, ya, untuk meninggikan integriti parlimen, integriti politik sebagainya, senang sangat untuk menyebut tak sesuai untuk Malaysia. Tak sesuai untuk keadaan Malaysia di mana kita memperjuangkan politik Melayu Islam dan sebagainya. Jadi ditekan perkara yang sama, diulang-ulangkan sehingga ramai orang mungkin faham atau mungkin akhir kata meluat dan marah sebab perkara yang sama diulang-ulangkan dan keadaan negara tidak menunjukkan prestasi yang baik. Saya juga kesal secara peribadi. Jawatan kuasa yang ditubuhkan, terutama jawatan kuasa khas, ya, yang direncanakan sebegitu rupa, sekarang telah dirombak semula. Sampai hari ini tidak ada jawatan kuasa khas yang bersidang. Betul tidak, Muhammad? Tak ada. PAC, jawatan kuasa kira-kira negara, tidak bersidang sehari pun. Walaupun Taki, Menteri, Undang-Undang menyatakan tak ada sebab mengapa tak boleh bersidang. Dia kata A, speaker kata B. Speaker telah mengeluarkan pernyataan tak boleh bersidang sebab parlimen digantung. Ini apa yang sedang berlaku dalam sistem kerajaan kita? Kucak-kacir, keadaan semakin menurun sebab kehilangan integriti. Hilang integriti diri kerana melompat dan kerana habuan, kerana menerima itu, kerana menerima ini, GLC dan sebagainya, itu pun tak tahu. Sistem kita menjadi lemah. Sistem secara konkretnya, bukan secara umum, ekonomi menurun, banyak indeks menurun, indeks rasuah menurun, indeks kebebasan media menurun, FDI menurun. Setakat ini prestasi kita dari segi FDI adalah tercorot di kalangan negara ASEAN. Kita kalah dengan Vietnam. Kita kalah dengan Indonesia. Vietnam negara yang lebih miskin dari kita. Ya. Bagaimana perkara ini boleh berlaku?
Ini soal integriti. Kalau kamu kumpulan yang melompat ini tidak mengacau Pakatan Harapan untuk tujuan kononnya menegakkan kerajaan Melayu Islam, kita tidak akan berada dalam keadaan yang seteruk ini. Sudah tentu pandemik COVID mempunyai kesan. Tapi pandemik COVID bukanlah sebab mutakhir. Bukan satu-satunya, hanya satu-satunya sebab mengapa kita berada dalam keadaan sekarang. Apa yang negara yang berhadapan dengan COVID? Vietnam pun berhadapan dengan COVID. Indonesia pun berhadapan dengan COVID. Tapi mengapa mereka dapat menerima lebih FDI daripada kita? Jadi COVID ni merupakan sedikit sebanyak satu dalih sajalah, ya. Bukan sebab yang kukuh. Jadi itu keadaannya, ya. Itu poin yang besar yang ingin saya kemukakan, ya. Sekarang saya nak ringkaskan sebab lihat yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis pun menengok-nengok jam. Biar saya ringkaskan. Semalam, sebagai ringkasan apa yang ingin saya nyatakan, semalam semasa saya menyediakan draft ini, yang tak dapat saya baca sepenuhnya hari ini, semasa saya menyediakan draft ini, berlaku dua peristiwa. Ya, dua peristiwa yang amat simbolik. Satu berlaku di depan Parlimen, bukan di depan Parlimen secara dekat, tapi di persekitaran Parlimen, jalan menuju ke Parlimen. Kumpulan Undi 18 telah mengadakan event buka puasa, buka Parlimen. Syabas kepada pemuda-pemuda kita. Ya. Secara grafik, secara simbolik, ia menunjukkan kepada kerajaan, ya, betapa tidak masuk akalnya Parlimen digantung, Parlimen ditutup. Jadi orang muda senang saja. Buka puasa, buka Parlimen. Message tu jelas. Ya. Tentang Undi 18, ramai orang yang kecewa. Termasuklah saya yang kecewa. Kita menunggu pada saat-saat yang paling terakhir untuk rang undang-undang itu diluluskan. Abang Ahmad tahu. Ya, betapa sukarnya untuk mendapatkan persetujuan semua pihak. Sampai tunggu sampai undi pukul 10 ke 10.30 ya. Diluluskan. Semua orang gembira. Pertama sekali dalam sejarah Malaysia, Undi 18 diluluskan, sebulat suara. Tak ada yang membangkang. Dan kalau para hadirin membaca handset, saya menyatakan dalam handset itu untuk rekod. Sebab ini suatu peristiwa yang bersejarah. Saya katakan ini adalah satunya peristiwa yang bersejarah di Parlimen Malaysia. Ini momen yang harus kita ingati, ya. Semua orang bersuka cita, ya, menaruh harapan yang besar. Tapi soal integriti ini sekali lagi mengacau perkembangan bundi seperti ini. Sampai hari ini berbagai sebab diberikan, semuanya dalih. Tak boleh buat sebab perlu pindaan undang-undang. Tak perlu pindaan undang-undang untuk membenarkan orang-orang muda kita mengundi pada umur 18. Tak perlu. Automatic registration, ya. Tapi kamu usahakanlah dulu, ya, perubahan umur itu automatik boleh dibuat. Siapa yang 18 daftarkan saja, ya, tak perlu diubah undang-undang. Tapi mereka tak lakukan, hanya dijanji-janjikan akan dibuat. Tapi janji-janji setakat ini tinggal janji-janji kosong. Bolehkah kita mempercayai orang-orang yang kurang integriti? Tak percaya. Ya, mana? Parlimen tak boleh bersidang sebab kita orang tua. Ya? Orang tua. Ramai orang yang 60 tahun ke atas, ada 90, ada 70 tahun, ada 90 tahun tu hari lah. Ya? Jadi oleh kerana COVID, kita tak benarkan mereka bersidang. Betapa simpatinya, ya, pihak kerajaan untuk melindungi ahli-ahli Parlimen. Jadi ahli-ahli Parlimen sekarang bukan saya kata tak goyang kaki, lain mereka masih
bekerja di kawasan-kawasan, tetapi tugas penting mereka di parlimen tidak dapat dilakukan. Apa masalahnya? Jadi kami selaku peguam bertukus lumus memfile kes untuk mencabar pengisytiharan darurat, mencabar ordinan darurat. Tetapi minggu lalu hakim telah berkata, saya petik dalam bahasa Inggerisnya, ya, you can knock on the door, but we don't have the key. Even if we have the key, we are not going to allow you in. Mahkamah. Jadi berarti bahawa, saya terjemahkan, ya, kamu boleh mengetuk pada pintu tu, ya, tetapi kami tidak mempunyai kunci. Andai kata kami mempunyai kunci, kami tidak akan membuka pintu itu. Ini falsafah mahkamah sekarang. Ya? Faiz tahu, dia selalu ke mahkamah. Dulu, masa kami menjadi hakim, ada sedikit, orang kata sliver of hope, harapan dah. Dalam kes-kes yang tertentu, kita akan cuba sedaya upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan sebagainya. Sekarang sudah menjadi agak sukar. Itulah bila kita kacau ganggu sistem yang berintegriti. Inilah padanya. Inilah padanya. Itulah secara ringkas. Saya bermula dengan langkah Sheraton dan saya akan mengakhiri dengan langkah Sheraton juga dengan menyentuh sedikit sebab ini penting. Sifat feudal dan integriti. Ini penting. Saya telah berbincang dengan ahli-ahli akademik dan lain-lain orang di universiti tentang apa sebenarnya sebabnya. Tahap pemahaman tentang integriti kita itu begitu rendah hari ini. Di antara sebabnya ialah sistem feudal. Ya. Sebab kita mengagung-agungkan sangat pemimpin. Jadi bila kita mengagung-agungkan pemimpin, ini memberikan mereka sesuatu kekuatan, ya, yang sepatutnya tidak wujud bagi pihak mereka. Orang yang paling kuat dalam sistem demokrasi sudah tentu rakyat. Tetapi rakyat telah di brainwash, ya, telah diajar begitu rupa melalui sistem feudalistik kita bahawa rakyat bertanggungjawab untuk mengagung-agungkan, seolah-olah untuk mengagung-agungkan pemimpin kita. Jadi cium tangan macam-macam lagi lah, ya. Ini budaya. Jadi kalau integriti berlandaskan sistem begini, susah sekali untuk kita mengubah keadaan yang wujud hari ini. Jadi saya ceritakan sedikit apa yang berlaku, mungkin 2 minit lagi, ya, untuk menunjukkan kepincangan dalam sistem kita dan semua ini bersabit dengan soal integriti. 2 tahun lalu, saya telah mengetuai suatu rombongan ke Norway, semasa musim sejuk, amat sejuk, sampai saja snow. Kami diberi layanan yang paling baik, layanan paling istimewa. Sebab hari itu, di kala itu semua orang menaruh harapan kepada Malaysia. Mereka melihat dan menyatakan bahawa Malaysia is a beacon of democracy. Ya, keadaan sekarang dah berbeza lah. Ya. Tapi apa yang berlaku saya beritahu. Pada pagi hari tersebut, saya dan SUDR, Setiausaha Dewan Rakyat dan Timbalan Speaker Ngakoming itu telah bersidang dengan wakil-wakil Norway di Kementerian Luar Negeri Norway. Ya, bincang soal-soal yang sabit dengan parlimen mereka, parlimen kita dan hal-hal lain lah dalam urusan apa yang disebut sebagai parliamentary diplomacy. Ya. Jadi kami pun balik lah, ya, selesai perbincangan. Kemudian ada event yang lain di sebelah petang. Jadi kami keluarlah, SUDR, Ngakoming, saya dan wakil-wakil yang lain. Duduk di depan hotel, menunggu kenderaan kami, kereta, ya. Tunggu sambil menggigil sebagainya. Tengok, oh ramai orang lalu lalang, semua nak balik rumah. Di kala itu, rush hour. Tiba-tiba ada seorang insan telah
memegang bau SUDR Datuk Rosmi, ya, dan berkata hello. Jadi dia menoleh, kami pun menoleh, dan tahu siapa yang menyapa Datuk Rosmi dan kami semua? Orang yang berjumpa kami pada pagi itu, iaitu Timbalan Menteri Kanan Kementerian Hal-Ehwal Luar Norway. Dia berjalan kaki, bergegas untuk naik kereta api untuk pulang rumah. Tidak ada driver, tidak ada bodyguard, ya, tidak ada iringan, tidak ada macai-macai yang kerumun mengerumi kerumun di sekitar beliau. Dia selamba saja. Sebab sistem mereka adalah sistem berlandaskan integriti. Jadi saya kemukakan soalan, bila agaknya kita dapat lihat perkara begini berlaku di Malaysia? Bila? Abang Mat sebut tadi sistem Islam. Memang sistem Islam. Ya. Jadi saya ingin mengingat kembali apa yang disebut dalam surah Luqman ayat 18 dan 19 yang kita seharusnya berpegang. Pemimpin-pemimpin kata yang melompat itu, mereka seharus melihat pada ayat-ayat ini. Saya terjemahkanlah sebab kalau saya tak pandai bahasa Arab kan, Arabiah tu saya study jugalah, tapi tak standing lah, maklah tak standing isteri saya pun dia selalu kata salah Arab dan sebagainya. Tapi saya terjemahkan ayat 18. Dan janganlah engkau memaling mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Ramai begitu sekarang ya. Ayat 19, ini pun tepat. Dan sederhanakan langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kaldai. Ya. Syautul Himar. Ya. Jadi banyak kedengaran suara-suara kaldai dulu di parlimen. Ya. Di luar parlimen pun. Kita lihat suara-suara kaldai sekarang. Ya. Jadi dia marah. Mungkin dia, siapa yang dapat mendengar hari ini, mungkin dia akan marah kepada saya. Tapi ini kenyataan. Ya. Tidak ada langkah sederhana yang dibuat oleh mereka. Setakat ini, sehingga ini. Apa yang kita dapat lihat sekarang adalah kenyataan yang kadang-kala tidak masuk akal, kadang-kala menyimpang daripada ketelusan, kebenaran dan sebagainya. Jadi, berpandukan peristiwa yang saya lihat di Norway dan potongan ayat dalam surah Luqman tadi, ya, kita harus melihat kepada langkah sederhana. Langkah sederhana, ya, bukan langkah Sheraton, ya, atau langkah syaitan. Ya. Jadi inilah isunya tentang integriti. Dan saya ingin menjudahi ucapan saya ini dengan sedikit cerita juga. Ini yang akhir, last kali ya. Minggu lalu, saya tak tahu Abang Mat dah tengok potret ini ya. Lukisan oleh Tony Poa. Lukisan yang berjodoh The Sheraton Move. Ya. Saya pergilah tengok pertama kali saya pergi tengok dalam di galeri. Ada gambar Abang Mat itu. Ada gambar Dr. Mahathir, ada gambar Azmin, ada gambar Zuraidah, ada gambar Kit Siang, ada gambar Anwar Ibrahim, gambar Haji Hadi. Ya. Semua yang terlibat itu digambarkan, dilukiskan. Cantik tu. Tony Poa mengikut beliau lah. Mengambil masa 10 bulan untuk melukis lukisan ini, oil painting. Jadi merupakan sesuatu yang bersejarah juga untuk kita simpan sebagai khazanah negara. Tapi ada saya lihat gambar saya juga. Oh, no, di belakang. Gambar saya. Pakai jubah speaker dan sebagainya. Angkat tangan begini, ya, bercakap. Ya, mulut terbuka seolah menyatakan sesuatu.
Jadi saya tanya kepada Tony, why am I there? Ya, apa simbolismnya? Ya, sebab saya tak terlibat dengan langkah Sheraton. Ya, saya tak terlibat. Yang saya tahu sebelum berlaku langkah Sheraton tu, saya menghadiri kenduri kahwin. Abang-abang pergi kenduri kahwin anak Datuk Mukhris. Hotel mana saya lupa. Kita pun suka hati sebab hari Jumaat. Ya. Sebelum itu hari Jumaat. Mesyuarat Pakatan Harapan telah lakukan. Kita diberitahu semua masalah telah diselesaikan. Semua orang pergi kenduri kahwin dan sebagainya, tanpa menyedari bahawa ada perkembangan-perkembangan lain. Ya, esok harinya kita membaca, melihat langkah Sheraton. Ya, balik pada potret itu. Jadi Tony Poa memberitahu saya, you are there because you were trying to moderate the movement, katanya, supaya kamu menjadi moderator lah. Apa yang berlaku itu, speaker dalam parlimen, menjadi kesan yang mengimbangkan perkembangan-perkembangan ini. Dia kata, but look, lihat dia kata, you are speaking, yeah, but look at the rest. All of them are not listening to you. Secara simbolik. Ya. Parlimen wujud, speaker wujud, tapi itu simbolisme parlimen lah. Ya. Mereka tidak mengendahkan langsung sistem parlimen. Itu yang ingin digambarkan. Saya pun terfikir, oh betul ni. Ya. Pada peringkat itu, integriti dibuang, dilupakan. Apa yang wujud ialah perebutan kuasa semata-mata. Ya. Jadi, saya sudahi dengan nyatakan sekali lagi betapa pentingnya isu integriti